عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساهرين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh sama-sama kita duduk di dalam masjid sebagai satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala redha dan suka kepada kita. Maka apabila kita sebagai manusia ni mencalonkan diri kita mari duduk di dalam masjid ni, adalah perkara yang jadi satu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adalah kita terasa di dalam hati kata nikmat ni bukan nak boleh kepada semua orang yang beriman. Dan kita sekarang ni Allah Taala panjangkan umur kita sampai kepada bulan yang ke-8 daripada bulan Qamariyah, iaitu bulan Sya'ban. Satu bulan yang di dalam bulan ini ni kita sebagai umat Islam ini nak letakkan diri kita nak buat gapo ratik supaya nak kita ni tahu dengan ilmu pengetahuan. Kata kita nak siap sedia diri kita dalam bulan ni macam mana hak Tuhan nak, supaya kita ni dapat bahagia hidup dalam hidup dunia ni dan dapat ganjaran yang besar apabila kita kembali klik kepada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ambil sedikit daripada peristiwa yang berlaku di dalam bulan Sya'ban. Mengikut ahli sejarah doroyak kepada kita supaya nak mengingati sebagai ilmu pengetahuan orang Islam kita tu kena ambil tahu. Kalaulah kita sebagai umat Nabi pasti kita kena tahu benda ni, dan kita kena mengajar pula apabila kita tahu benda ni kepada orang yang duk wah kata kita, daripada anak isteri, daripada anak murid, daripada kaum keluarga, daripada anak murid kita, ikutlah siapa-siapa pun. Kerana ini adalah kewajipan yang kita kena tanam di dalam jiwa seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kemudian. Yang berlaku di dalam bulan ini ni, kita sebagai umat Nabi sekarang ni kita paling menghadap kepada kiblat belaka. Makna kita nak amal ibadat gapo semaya baik kita sembelih apabila mati orang Islam beradab ke kiblat belaka. Belum daripada nak beradab kepada kiblat ni kita sebagai umat Islam ni duk beradab kepada mana asal pada tu. Ini makna kita kena tahu juga kata silsilah
silsilah kita ni, data amalan kita ni macam mana kita buat amal ni, lagu mana kita buat supaya nak kita kemah lagi dalam jiwa kita masuk jadi sera kemah kasih lagi kepada ajaran Islam kita, supaya kita nak bawa ajaran ini jumpa dengan Tuhan dan dapatnya kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi kita umat Islam ini, kita ambil satu peristiwa sajalah, semaya kita kata. Semaya ni, hak kita duk semaya 5 waktu ni adalah perkara yang Tuhan fardu kepada kita umat Islam lepas daripada kita mengucap 2 kalimah syahadah. Maka sembahyang ini adalah satu amalan sahaja yang Allah Subhanahu wa taala tak retah di atas muka bumi ini. Bahkan Tuhan retah di sisinya, iaitu atas daripada langit yang ketujuh lagi. Allah Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendirikan sembahyang, mendirikan as-salah. Maka peristiwa berlakunya Tuhan ni suruh kita ni semaya ni bila? Katanya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, sebagaimana nakalnya Imam Ibn Rajab di dalam kitab namanya Al-Fathil Bari, dia kata sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hijrah kepada negeri Madinah, setahun setengah tahun setengah tu diwajibkan di atas umat Islam ni semaya 5 waktu. Maka apabila Tuhan tu perintah kepada kita ni, iaitu perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya 5 waktu ni, orang Islam zaman tu duk beradak kepada Baitul Maqdis belakang. Makna duk beradak kepada Masjidil Aqsa. Semua orang Islam kita zaman tu di kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan umat-umat dulu belum daripada kita, umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, duk beradak kepada Baitul Maqdis belakang. Lalu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebarkan dakwah dia kepada umat ni, membawa kepada kata orang Yahudi dan Nasara ni ejek terhadap Nabi kita, wak mengejek main, wak senda-senda, menganying-menganying kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Muhammad, kalau mu nak bawa agama Islam, iaitu agama bukan Yahud dan Nasara, gana mu duk mengadap kepada Baitul Maqdis supaya puak kami? Jadi satu perkataan yang melukakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi itu dengar itu perkataan. Apabila gitu, Nabi ni duk taruh di dalam hati dia akan perkataan tadi tu tiap kali Nabi duk semaya alaihi salatu wassalam, Nabi senantiasa duk lenggak kepada langit semata-mata. Makna kata tiap kali Nabi semaya, Nabi beradab pada Baitul Maqdis sungguh, tapi mata hadap ke atas. Nak royak kata tunggunya wahyu wak turun daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, supaya nak palingnya muka Nabi Muhammad tadi itu kepada Baitullahil Haram. Beberapa lama Nabi duk semaya lagu tu, katanya para ulama, beberapa tahun Nabi semaya menghadap kepada Baitul Maqdis. Setengah kata setengah beberapa bulan saja. Tak apalah, khilaf kalangan ulama di situ. Lalu ayat yang kita duk baca di dalam Quran ini, samalah kita duk baca dalam surah Baqarah tu. Kita duk baca kata qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Juzuk 2 tu kan, lepas pada saya kulun
Sayaqulu sufaha tu. Tuhan kata qad nara. Sesungguhnya kami duk tengok. Qad di sini dalam lugah Arabiah apabila masuk di atas fi'il mudhari' maknanya terkadang-kadang. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim apabila Tuhan raya walaupun datang qad depan daripada fi'il mudhari' tu. Nara tadi tu tak boleh sama-sama sekali kita terjemuh dengan makna terkadang-kala. Tak. Sesungguhnya, pakai makna tahqiq, mana sesungguhnya kami duk nampak akan mukamu ya Rasulullah duk mengadapkan kepada langit. Mengadap kepada langit katanya ahli tafsir makna mata Nabi tu dihitar ke langit, tunggunya wahyu waktu oleh Jibril alaihissalam. Beberapa lama Nabi duk buat lagu ni. Lalu hak naknya gapo? Nak wi Tuhan tu izin kepada Rasulullah tadi itu daripada dak mengadap kepada Baitul Maqdis supaya nak mengadapkan kepada Baitullahil Haram yang kita dak semaya sampai hari ni. Lalu Tuhan kata falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka hendaklah paling mukamu ya Muhammad kepada kiblat yang mung itu suka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palinglah mukamu dan kaummu bila semasa turun ayat ni kepada Baitullahil Haram. Katanya para ulama, ayat ni turun ni ketika Nabi SAW duk semaya subuh. Maka apabila kita pergi di Makkahul Mukarramah ada satu masjid nama Masjidul Qiblatain. Masjid dua kiblat. Maknanya apabila turunnya ayat Quran di atas Nabi SAW di Masjidil Qiblatain itu fak-fak para sahabat tu pakai duk semaya. Lalu datang seorang sahabat kata, ya ahlal Islam, ayat Quran telah turun kata barilah buat kita pakai beradab kepada Baitullahil Haram. Lalu duk dalam keadaan rokok para orang Islam hari tu maka paling dia dar mana kata yadur paling belakang dia tu kepada Baitul Maqdis, ke muka dia tu kepada Baitullahil Haram. Katanya para ulama makna balik ning balik Baitullahil Haram, balik nung balik Masjidil Aqsa. Dia duk paling kuasa, maka dia paling lekok dalam keadaan mana? Dalam keadaan duk rokok. Ni nak ayat kata kana? Nak ayat kata Nabi SAW minta kepada Tuhan kita supaya nak kembali muka tadi orang Islam semua ni peradab masalah semaya dan ibadat yang lain kepada mana? Kepada Baitullahil Haram. Berlaku bilanya peristiwaan ni? Berlaku di dalam bulan Syaban yang kita duduk ni. Nawi kita tahu kata bulan Syaban ni adalah sakut pahaut lagu mana kita dengan dia ni kena duk mengingati tiap-tiap supaya ulama kita dah baca Isra Mi'raj tu lah dalam bulan Rajab maka sebut Isra Mi'raj. Nawi ingat, nawi tani, nawi masuk, nawi berimeh, nawi tak terlupa. Tu maknanya gitu. Dalam bulan Syaban berlakunya peristiwaan ni. Besar ke tak besar berlaku ni? Besar. Sebab semua para nabi dulu beradab ke mana? Beradab kepada Baitul Maqdis belaka, Masjidil Aqsa belaka. Tapi Nabi Muhammad SAW ni beradab kepada Baitullahil Haram. Sebagai ummah yang awal-awal sekali dibina di atas muka bumi ni. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan. Makna kata ummah mula-mula, makna masjid mula-mula yang bina di atas ummah, di atas muka bumi ni iaitu Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Pia yang bina iaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dua orang ni yang bina Ka'batul Musyarrafah. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila jadi gitu, orang Yahudi ni dia tak jahlah dengan orang Islam kita semenjak zaman Nabi dulu lagi, bukan zaman kita. Yahudi Nasara ni Nasara hingga sikit. Yahudi ni ga Allah,
Dia tak tunduk sama sekali. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kita tinggal agama kita, setengah ulama tafsir gitu, setengah kata tak tinggal agama tapi tak pakai ajaran Islam, lagi pakai ajaran hak dia. Jadi lagu tu sungguh. Kalau kita tengok anak-anak muda kita sekarang, rambut pun nak usupa demo. Kalau kita tengok orang Arab ni cerak, rambut nak usupa dengan orang-orang hak pesen tak beriman. Pakaian nak usupa, cakap nak usupa, gaya budi pekerti nak usupa. Ini adalah perkara yang jadi benar tak sedap. Kewajipan para ulama pendakwah ni tak siapa. Kita takut juga kena jawab dapat Tuhan esok pemuda kita, pemudi kita, wairun kita jadi lagu tu kita sebagai pendakwah ni. Rasa kata kena cek juga atas kita ni. Kok mana duk dakwah gah ko sampai ke umat jadi tak tinggal, jadi kok lain. Tu dia. Lalu Yahudi kata, walaupun Muhammad tu nak mengadap kepada Baitillahil Haram, Baitillahil Haram tu Nabi Ibrahim tu hak aku, dia kata. Nabi Ibrahim tu tok aku. Hak bini tua pula, puakmu bini muda. Ya bakit siapa Siti Sarah, Siti Hajar. Kena pula Nabi kita berasa hati pula, sedih pula kali yang kedua. Lalu apabila Nabi sedih ni, tak ada kata Nabi duk sedih kerana dia Tuhan ni tinggal Nabi dak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sekali Allah Taala itu tinggal Nabi duk sedih gitu dan Tuhan tu nak marah ke Nabi sampai tak pada tak bercara dak. Tuhan waktu turun ayat. Yahudi duk mengaku kata Ibrahim tu tok dia, agama serupa dengan dia, Nasara pun jela juga. Tuhan katakan, ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu adalah agama Yahudi, tidak juga Nabi Ibrahim itu adalah agama Nasara, bahkan dia tu kana musliman, orang yang beriman, orang muslim seumpama kita. Wa ma huwa min ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tak masuk juga Nabi Ibrahim itu di dalam agama hak puak-puak musyrikun kah dak. Nabi Ibrahim adalah Islam hanya juga. Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dengar ayat tu berasa semangat klik semula. Berasa tenang hati. Itulah peristiwaan yang berlaku di dalam bulan Sya'ban dengan cara ringkasnya. Dan di dalam Sya'ban ni juga, belum daripada kita nak tengok amalan gapo kita nak buat, kita tengok cerita sikit. Peristiwaan benda hak berlaku, headkanที่เกิดขึ้นในเดือน Sya'ban dalam sejarah. Dalam bulan Sya'ban kita ni, Nabi SAW dapat kemenangan di atas Bani Mustaliq. Bani Mustaliq ni satu kumpulan, satu kabilah yang ada kekuatan. Dia duduk jauh daripada Madinah, tapi dia nak serang Madinah. Serang apa? Supaya agama Nabi itu memadam. Tak sewi agama Nabi kita, agama Islam ni tersebar kepada alam dunia. Ya tak se. Lalu apabila Nabi ni dengar peristiwaan, dengarnya kata Bani Mustaliq ni nak himpunnya orang untuk nak serangnya Madinah, Nabi buat kan? Nabi dah dia? Tak. Nabi rancang himpun semua para sahabat yang ada hebat-hebat kekuatan daripada Sayyidina Ali, daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Uthman, Khalid bin Walid, puak-puak tokoh-tokoh ulama, penglima, metap maksudnya. Untuk pergi kepada Bani Mustaliq untuk nak sekatkan kejahatan yang nak buat terhadap orang Islam. Islam kita ni, dia tak serang orang dulu. Bahkan, dia nak jaga je. Orang panggil dalam bahasa kitab atau bahasa ulama, apa panggil? Jihadud daf'i. Memperjuangkan untuk mempertahankan maruah agama. Nak pergi kacau orang dulu? Tak. Islam kita tak ada pergi kacau orang dulu, pergi duk tumpah orang, darah orang dulu, duk pergi rapah harta orang dulu, tak ada. Hingga tahun buka Makkahul Mukarramah, tahun ke-8 tadi tu tak titik darah walaupun setitik.
Buka negeri, cuba carilah sejarah tak titik darah walaupun titik ni pia katik di kalangan manusia hak buat. Cuba kita tengok di China, tengok di moh kita, tengok di negeri mana-mana pun. Ada tumpah darah. Tapi buka Mekah setitik pun tak ada darah. Ni nak ayat kata agama Islam adalah agama yang sejahtera. Nak kepada sejahtera, tak ada nak kepada pemberontak, tak ada. Nak kepada kesejahteraan. Lalu apabila mereka ini ni Nabi ni hipung puak-puak sahabat semua ni untuk nak pergi mempertahankan rancangan-rancangan puak-puak Bani Mustalik ni, nya dengar peristiwa apa namanya, dengar susunan Nabi tadi oleh puak-puak munafiqun. Puak munafiqun ni makna lagu mana orang munafik? Munafik ni wajib kita orang Islam kena takut. Kerana al-munafiqun ini dahsyat lebih daripada orang kafir asli lagi. Orang munafik ni orang yang muka dua. Hati kufur benci pada Islam, mulut muka luar adalah orang beriman. Mudah-mudah ya, tak ada payah. Munafiqun kalau bahasa saya panggil kun klap-klap. Na wailang lok. Itu makna munafiqun. Sebab tu kita tak boleh nak ambil sifat al-munafiqun mai pakar di dalam hidup kita, tak boleh. Nabi SAW riwayat dalam hadis sahih Muslim sebagaimana Imam Nawawi wari, Nabi kata satajidu syirara ummati dha wajhaini. Selagi akan dapat sejahat-jahat manusia di kalangan umat aku, Nabi kata orang wak muka dua. Ya'ti haula'i bi wajhin wa ya'ti haula' wajhin. Datang orang ni rupa lagu ni, datang orang ni rupa lagu ni. Belakang kecek tak molek, depan kecek molek. Ni sifat munafiqin. Kalau dia munafik sungguh dalam arti kata hati dia tak mahu nak beriman dengan Allah, kufur dengan hari kiamat dia, orang ni innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang munafikin duk patak sekali daripada patak api neraka. Hak atas sekali jijak dengan tapak kaki terlegak otak. Otak ni gelegak. Tu dahsyatnya azab api neraka. Orang munafikun duk bawah sekali. Sebab tu jangan kita pahyawat lagu mana munafikun. Apabila dengar Nabi nak bangkitnya semangat umat dia ni, semangat para sahabat ni untuk mempertahankan agama Islam, lagu mana? Hijau orang munafikun, cuba kita perhati. Tuhan royak dalam Quran sifat dia. Supaya nak kita umat Islam ni ambil ibrah, ambil fikir, ambil cara memikir, ambil apa nama pengajaran daripada hak Tuhan dok royak. Sebab munafikun ni ada setiap bangsa, bahasa, masa, tepat. Ada tuk setanti, ada tuk run, ada tiap-tiap generasi. Tu munafiqun. Hijau yang lagu mana? Ni, hijau al-munafiqun. Dia kata lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau yang mari sekali denganmu ya Rasulullah, masuk di dalam saf, masuk di dalam baris, masuk di dalam puak-puak yang nak mempertahankan agama dengan cara molek, ma zadukum illa khabala. Tak tambah malaikat kesusahan. Al-munafiqun ni sifat dia yang tak wari sifat kesenangan, dia wari sifat kesusahan, wari bala semua. Tu makna al-munafiqun. Patu khija dia wala awda'u khilalakum al-fitnah. Dan dia akan menjadikan di antara sesama orang Islam itu berlaku fitnah. Makna orang munafiqun ni pandai menyocoh orang. Sifat menyocoh orang ni, al-munafiqun ni number one, nombor satu. Tak ada nak boleh tindih. Wala awda'u khilalakum al-fitnah. Lepas tu wa fikum sama'una lahum. Dan di dalam kaum kumpulanmu wahai Rasulullah, wahai sahabat, ada sama'una lahum. Maknanya orang nanti keep khamun. Nanti ambilnya kuamlap, ambil Rusia daripada puak kita. Lagu mana? Khutah. Jalan nak jalan lagu mana? Munafiqun ni duk ambil khabar-khabar untuk diriwayat pada seteru Bani Mustalik untuk mengkekalahkan akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan kata wallahu alimun bizzalimin.
wallahu, dan Allah lah yang mengetahui dengan orang yang zalim seumpama tu. Gaponya nak royak daripada kisah ni? Nak royak kata Islam kita boleh nak sapa kita, boleh kita nak beriman dengan Allah ni. Setara mana dah orang duk sekat Islam kita. Tetapi dengan sebab apakah Islam itu sapa pada taning kita, sapa kepada Malaysia, sapa pada Indonesia, sapa pada selatan kita? Apa? Kerana agama ni adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun. Mereka itu suka memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Tuhan agang, Tuhan tak mau, Tuhan tak reda, Tuhan tak ui, Tuhan tak izin. Malaikat Tuhan menyempurnakan cahaya Islam sampai pada seluruh dunia. Ini Islam yang kita duk memeluk. Sebab tu pegang molek, kerana ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama lain adalah berapa agama pun datang muka bumi ni, agama yang Tuhan tak akan terima. Agama yang pelesu, agama yang tak benar, agama yang menzalimkan diri sendiri, agama yang membawakan kepada diri kita tu pergi kepada seksaan. Sebab tu Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran sebagai tokoh-tokoh ulama ni, dia duk royak pada kita, nak royak kata, hei manusia, hei umat Nabi, ni Tuhan nak royak gapo kamu ni. Apabila kita dengar daripada Tuhan ni, dengar daripada Rasul, mengikut ulama kita hari ni, umpama mana? Umpama kita makan benda hak tanah yang tak campur dengan san kemi. Kita ni dok cari juga benda berah pun baik, makan ikan apa nama kata gila hak tak campur dengan kimia, san kemi. Sebab apa? Sebab san kemi ni benda yang jadi mudarat. Kita tengok ya daun hijau molek, merah molek, wah kayu. Makan gi, itulah dok jadi sebab penyakit tu penyakit ni. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma amin. Lalu apabila kita dengar daripada Tuhan kita, tak ada apa? Tuhan dia royak terang kepada kita, dia royak dengan cara nyata kepada kita. Sebagaimana ulama-ulama duk royak. Oh, orang kita kalau tak pakai ulama tak nak tahu. Nak baca Quran pun kalau tak dengar ulama nak baca tak leh. Apatah lagi nak tafsir Quran, apatah lagi nak bawa ayat untuk kata ayat ni Tuhan nak gini, faham gini, lagu ni. Nak ambil mana ilmu? Semua tu berbudi bahasa dengan ulama Islam kita belaka. Cuma apabila kita baca ayat Quran, seolah kata kita tadi tu baca apa yang budi bahasa ulama kita telah ajar pada kita. Tu ya. Supaya kita dah jadi sedak, jadi berapa? Tu timbul daripada betul ke tarbiyah kan obrom sangson hak keruba acan belaka. Orang ni keluar daripada waka, orang ni keluar daripada tu, keluar daripada ni, jadi botol, jadi nayuk tu nayuk ni, semua daripada orang mengaji belaka. Orang hendak mengajar cuma tempat kerja tak ada sebut dalam guru. Tempat nak gizarah tu lain lah. Nampak dah tu? Tempat nak gizarah lain. Apa pasal dia? Kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi, baca perkataan ulama. Tiga tu ya. Isi kandungan roh. Roh bagi roh ni iaitu baca dia firman Allah Taala, sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarahan para al-ulama. Ya tu. Tu apa panggil isi bahih asal yang kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Tuhan kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mau nak juga ajaran lain daripada Islam, nak ajaran lain daripada Islam. Islam ni mana kan? Cara nak pakai hidup tu mana Islam. Ulama Jawi kita terjemah kata al-Islam iaitu cara kita nak pakai hidup tu ya al-Islam. Islam mana tu? Lepas tu kita nak juga cara hak bukan Islam, hak Tuhan tak ada rakyat, hak Rasulullah tak ada rakyat, ulama Islam tak ada rakyat, nak juga cara. Fala yuqbala minhu. Tuhan tak akan terima daripada dia. Terima apa? Terima amalan dia. Cuba kita tengok dia bemak dah. Orang yang bukan Islam, bukan tahu amal, letih pada kita lagi. Cuba kita tengok Fort Tibet, ada nak kata ke dia.
Tibet ni duk atas daripada bukit Cina. Dia nak buat ibadat dia ni, dia nak kena wajib, dia kena berjalan pergi tempat yang tinggi tu. Kalau bahasa kita pergi wahji, dia kena ambil apa nama ni, kayu ni, turun pergi Glosor pergi turun. Lepas tu naik pula, lepas tu Glosor turun. Nak sampai berapa ratus kilo. Untuk nak buat amal ibadat dia susah payah. Kita nak pergi wahji Baitullah, pergi naik kapal perahu ke, naik kapal terbang ke, kereta ke, tak kena berjalan. Islam kita mudah. Dia susah pada kita lagi nak buat amal. Tapi fala yuqbala min. Tuhan tak terima. Lepas tu apabila Tuhan tak terima amalan dia tu, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya Allah. Hari akhirat esok dia termasuk dalam golongan orang yang rugi. Buat apa kena pergi akhirat? Akhirat ni bahasa siapa panggil paralog. Makna dunia atau alasa lagi lepas daripada mati. Orang kafir pakte kita apa beriman kata lepas daripada mati tu hidup. Orang kafir pak kita apa beriman. Pas kita ni sebagai orang beriman dah ni buat apa kita nak jauh daripada ajaran kita? Kok mana? Cuba kita cek. Terkadang masuk masjid ni orang hak radak pangkat-pangkat ayah-ayah hak tinggi-tinggi umur, hak mulia-mulia ibu-ibu, tapi pemuda-pemudi kita ni rasa jauh daripada agama. Sedangkan benda ni adalah benda yang jadi pedah bagi diri dia sendiri dan pedah bagi masyarakat. Nak dengar ambil sikit seminggu sehari. Tentang urusan agama. Telinga saya tak ada nak dengar. Wasa kok mana? Cuba kita cek tengok. Apa? Sebab tu kewajipan imam masjid, khatib, bilal, kamakan masjid, nebel, botol apa nama katalah. Wajib kita kena kumpul. Wajib kita kena buat satu perkara supaya menggawalkan orang hidup bawah kita. Jangan tubik rupa paksa. Rupa nak menggema, nak bergalak, nak suka, nak dia tu kembik. Kalau kita buat dengan cara kasar, tak boleh. Islam kita tak suruh dengan cara kasar. Maka nak oyak kepada kita kata peristiwa banyak hak berlaku di dalam bulan Syaban. Salah satu daripada dua hak saya sebut tu boleh kita ambil ibrah. Ambil ibrah ni makna ambil pengajaran, ambil qaqid supaya nak kita ni mari pakai di dalam hidup kita. Kemudian kita sebagai orang Islam ni apabila sampai bulan Syaban ni nak duduk lagu mana? Kita orang Islam nak buat gapo ratiklah bulan ni. Sebagai bulan belum daripada nak puasa ni kaduk gitu saja ke lagu mana? Ada cara-cara duduk dia. Cara duduk ni ulama telah royak, Imam An-Nasai telah royak kepada kita. Imam An-Nasai ni adalah satu tokoh ulama yang duk mai cara tentang sebedaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kita hak keluar tubik daripada mulut Nabi ni tak jatuh walaupun satu kalimah. Nya kutik di ulama-ulama waris kepada kita supaya nak kita tu dapat manfaat. Sebab tu ulama dalam Islam ia penting. Orang yang mengaji tahu hukum Tuhan ia penting. Terkadang kita buat belakang terhadap orang nak waris benda penting kita. Saja kita. Tu. Lepas tu orang nak bawa lagu mana? Nanti dengar di bibir mulut dia, dia royak gapo tu. Ada firman Allah Taala, ada sebedaan Rasulullah, ada perkataan ulama-ulama yang syarahkan dua sumber tadi. Yalah dah tu. Ia lagi. Imam Nasai royak di dalam sunan dia daripada Umamah anak Zaid. Umamah ni salah seorang daripada sahabat Nabi lah. Apabila sahabat ni kita kena kata radhiyallahu anhu. Qala kata ia Umamah. Ya Rasulullah, hei Nabi, wahai Rasul, iaitu kena pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lah. Aku ni tak pernah tengok munduk puasa sebulan dengan cara banyak ni. Seumpama mu puasa di dalam bulan Syaban. Puasa banyak, Nabi kita puasa banyak dalam bulan ni. Pas kita tak kuasa ambil sehari dua pun tak apa dah. Terutama hari hak go kita, hari Senin Khamis ke, hari 13, 14, 15, hari Bait orang panggil. Hak ning kita taklah diri kita. Tak ada doa.
Ambil sehari tak apa dalam bulan ni, sehari tak apa dah. Bulan hari mana-mana pun tak apa. Nah, kalau tak ada 3 hari pada cukup dah. Wis masuk dalam seher, masuk mana capur masuk tangan dalam tu orang kata kita orang tak ada mana demo mai patana masjid. Tak apa kita mari akid air demo pun tak apa dah. Tak apa dah. Hak ni pun Nabi yang besar banyak. Kalau dalam sebulan ni 30 hari, ambil lah Rasulullah kata 28 25 hari kata gilah. Misal kata gitulah. Umamah ni duk tanya Nabi. Apa Nabi buat gitu lalu Rasulullah kata bulan Syaban ni adalah bulan yang duk di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab. Duk dua-dua di antara dua tu. Hak ni bulan puasa, bulan turun Quran. Bulan Rajab ni bulan fardu semaya. Bulan haram pula. Bulan haram ada 4 bulan. Terkadang anak-anak muda tak tahu bulan haram bulan gapo. Bulan haram ni makna kata dalam agama kita hendaklah kita jaga diri kita jangan zalim kepada diri. Makna kata orang damai dulu tak perang dalam bulan haram. Orang lepas orang bukan Islam pun tak perang. Bulan apa? Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. 4 bulan ni orang panggil Ashhurul Hurum, bulan haram. Tak boleh kita menzalimkan diri kita, tak boleh tumpah darah. Kalau nak perang apa? Tak keluar daripada bulan haram. Sebab tu kita tengok orang Yahudi, orang gapo dia nak tay orang Islam kita, dia tay dalam 4 bulan ni. Kerana dia nak memalukan maruah orang Islam, dia tay dalam 4 bulan ni. Sebab tu jahat dia mana. Nah, ataupun tay dalam bulan puasa, nanti tengok. Bulan puasa ni awak gapo pula? Sama-sama. Di Palestin pun kena, di Suria pun kena, situ pun kena, sini pun kena. Hanya nak buat. Dia karu dia mana. Khijah dia wa yas'auna fil ardi fasada. Suka nak buat jadi punah muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kemudian Nabi kata bulan ni adalah satu bulan yang Tuhan nak akadnya amalan kita tahun ni kepada Tuhan. Makna kata nak kira banci hak akhir. Kita nak keluar zakat ni buat kita ni. Keluar zakat amalan, bukan keluar zakat harta dah. Tuhan nak akadnya amalan kita kepada Tuhan. Maka Nabi kata seelok-eloknya kita pakatlah. Aku suka sangat kalau amalan aku diakad kalau aku ni duduk dalam keadaan puasa. Patut orang puasa ni boleh gapo tak memang. Orang puasa ni boleh gapo. Kita terkadang kita rasa tak duk puasa ni boleh gapo. Kita duk puasa-puasa ni gapo boleh. Duk rasa gapo. Terkadang kata puasa ni tangkan pet ni kita apa nama perut kita sihat gapo nama. Hak tu tak apalah sakut paut dengan urusan hak bomo-bomo duk kaji. Tapi nak tahu kata orang puasa di sisi Tuhan ni Tuhan nak wigah apa? Kita nak tahu kok, nak tengok tak balas Tuhan nak wigah apa? Kita ni nak kebaikan kepada Tuhan tak halah. Supaya kita nak apa nama duit daripada ayah kita, mama kita tak ada halah, tak ada gapo. Ni kita nak kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa ni tengok Huzaifah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah bin Yaman. Ia ni mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia dengar Nabi kata. Nabi royak kita. Nah, maka ia pun royak kita ulama apa bawa hari. Ganjaran orang yang puasa ni dia. Rasulullah kata, "Man khutima lahu bi siyamin yaumin." Sesiapa yang menyudahkan umur dia dalam keadaan dia tu puasa. Orang tadi tu sudah umur dia, makna kata habis nyawa lah keadaan puasa. Lagu mana jadi? Dakhalal jannata. Masuk syurga terus. Masuk syurga terus. Sebab tu kita tengok orang-orang tok-tok guru kita tapak tanah air kita sendiri ni, hak berkat-berkat, hak hebat-hebat ni. Walaupun dia tak urat ketar dah nak jalan pun tak urat, tapi puasa tak reti. Sungguh benar ni. Orang lain ni gak sakit sikit pun tinggal dah. Sebab apa? Benda ni tak masuk dalam hati. Tak ada rasa serah, jelira, tak ada rasa ada kemanisan, tak ada. Mana awak lagu mana? Ni kena hidup masjid lagu ni, hidup. Kena ada dengar orang kita, tak dengar ya tak jadi. Lalu Imam Al-Munawi, salah seorang daripada tokoh ulama besar lah, Al-Munawi ni, mazhab Syafi'i. Dia mari syarahkan hadis tu. Hadis tu ada dalam Sunan Al-Bazzar. Orang mengaji tahulah, duduk dalam kitab Bazzar ni 10 jilid memang. Hadis Nabi saja duduk dalam tu. Hadis Nabi saja. Ulama-ulama kita duk colek wiki kita lah tu lah. Kita warisa ya. Hadis tu beribu-ribu hadis lah duduk dalam tu. Imam Al-Munawi kata, sesiapa yang menyudahkan umur dia dengan
puasa. Mana kata ia puasa, ia meninggal dunia dalam keadaan tak ada nak buka puasa. Ataupun dia meninggal dunia selepas daripada dia buka puasa, orang ni Tuhan jamin kata dia akan masuk syurga serta pia. Masuk dengan pia syurga, masuk sorang tak sedap kau pergi sorang tak. Masuk dengan as-sabiqin al-awwalin. Pia as-sabiqin al-awwalin, para sahabat yang duduk dengan Nabi masa susah. Allah, kita orang biasa, orang Jawi, orang tak pandai bercakap Arab pula tu. Kita boleh masuk syurga sama dengan mereka itu. Gapo lagi kita nak tunggu? Gapo lagi kita nak? Au min ghairi sabqi azab. Ataupun yang masuk syurga dalam keadaan tak kena soal gapo. Masuk tu. Mung ni orang aku, Tuhan nak wi. Tu fadilat puasa. Terutama hak mana? Puasa sunat. Hak puasa Ramadan tu tak kena kecek dah, hak tu gak. Hak tu cerak-cerak dah, hak ni panggil puasa sunat. Yang kedua, perkara yang nak wi kita ni jaga diri kita duduk di dalam bulan Syaban ini, dua perkara hak kita kena jaga. Dua perkara ni penting sehabis-habis penting. Kita duduk dalam bulan Syaban ini nak wi Tuhan terima amalan kita nak tak Tuhan nak wi terima amalan kita? Tak ada biar tak sah. Kalau kita orang mengaji masalah, kita buat bahas buat gapo hatta kepada ustaz, hatta pada tok guru, nak wi tok guru tu wi markah. Kita kalau buat kerja projek gapo besar-besar, orang hak kerja besar-besar nak hatta pada kerajaan kerasuang tu kerasuang ni rangan dia gapo nama, nak wi demo terima. Hak ni nak wi Tuhan terima. Hidup kaca semaya hitam, dahi-dahi hitam, bekak-bekak lutut-lutut ni, nak wi Tuhan terima juga. Kalau Tuhan tak terima, keperilah kita. Nak gapo lagi? Kena jaga dua perkara. Dua perkara hak ulama dak pesan ambil daripada Rasulullah, kata dua perkara kita kena jaga. Kalau ada dua ni, Tuhan tak terima amalan kita. Berat. Tuhan tak terima amalan. Bukan orang tu tak terima, bukan orang ni tak terima. Allah Subhanahu wa taala tak terima. Gana tengok. Apabila ni sekarang lah ni 4-10 dah. Memang dah. 10 Syaban hari ni. 10 ke 9 Yusran. 10 ataupun 9 lah. Lebih kurang itulah. Setengah kata kuing kata 9, setengah kata 10. Tak apa. Tak lama kita nak jumpa dengan malam nisfu Syaban. Jumpa dengan malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban ni Allah Subhanahu wa taala akan tengok tilik kepada hamba dengan cara khusus ni. Rasulullah royak, ulama kita pun royak. Dalam hadis Imam Ibn Abi Asim, hadis ni hadis yang sabit sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gano apabila sampai malam nisfu Syaban, Tuhan aku akan apa semua bagi orang yang beriman. Apa habis? Apa dosa? Kullu. Apa dosa katanya para ulama, mana Tuhan terima dalam amalan dia tu. Lepas tu Tuhan wi masa kepada orang kafir. Orang kafir ni tak tipu, dia tak beriman dengan Tuhan, tapi Tuhan wi masa ke dia. Wi lah biar duduklah dalam dunia ni, sebab dunia ni lah syurga bagi orang kafir. Nah, pu parti setan ni dunia ni saja yang boleh duduk dengan senang ni. Apabila pejam mata tak ada dah. Tak ada dah kesenangan bagi dia. Sebab apa? Bukan kita lagi buat turun dia di dalam azab, Tuhan yang menjadikan dia. Tuhan wi masa wi tempoh pada orang kafir. Lepas tu Tuhan tak apung bagi orang yang ada dalam hati gapo memang al-hiqd. Hiqd makna bahasa Arab, bahasa kita makna dendam. Wasadannai hati nak murih kau sosok orang yang beriman. Wasad tak setuju dengan demo tu. Wasad kata panas dengan demo tu. Orang ni Tuhan kata tak sah pun dia. Tuhan tak tahu apa. Malaikat tak sah tulis. Amalan dia kata aku terima, tak sah. Ni kena jaga. Balah lah ni ya Allah. Balah siapa kan jadi dendam dalam hati ni banyak dah sama-sama orang Islam kita. Terutama dekat-dekat maaf dah dekat-dekat nak jadi ni. Nah, dekat-dekat nak jadi ni ke Allah hak tu hak ni. Ya Rabbi. Siapa kan kita lupa. Tuhan nak apa dosa kita hak umur Tuhan wing tak tahu. Kita ni dah ingat kata umur kita ni lama lagi. Dak tak lama dah umur kita ni. Kita bangun pagi kau sikit. Bangun pagi kau sikit. Tu umur kita. Lepas tu malam ni Syaban ni tahu tak apa tak tahu nak ada ke tak ada orang mengajar orang dengar tak tahu tak nak ada ke tak ada tahu meru.
Tapi hak kita ni, hak Tuhan nak uji kita ni, ada goning dalam hati, Tuhan tak apa weh. Tuhan tak terima amalan. Allah, apabila Tuhan tak terima, sudah. Nah, terutama kaum-kaum ibu kita di kalangan orang perempuan kita, lelaki pun gapo nama, ni apabila ada kau ni weh. Fa'fu anhum, ma'ahlah wi kau orang. Fa'fu, wasfah. Mana wasfah mana? Buka hati percaya. Maaf wi. Asal tak ada. Tuhan tak apa wi. Ya orang Jawi kita ni pasal dia memang. Sebab tu orang Jawi kita pecek terai pun tak leh. Nah, buat untuk kereta tak kenal lagu pecek terai. Buat tengok-tengok mata kan sudah. Ya tak leh. Ya bekang ya orang Jawi kita. Ya lemah lemuk tapi ya dalam hati dia apabila luka, orang Arab pun supaya ya. Kalau kita baca dalam sejarah Aus wal Khazraj, Aus dan Khazraj ni duduk di Madinah ni balah 100 tahun. Bukan sehari, 100 tahun, bukan 10 tahun, 100 korong balah. Rasulullah mari Madinah ni baru boleh baik di antara dua tu. No ayat kata kalau dia marah sungguh juga orang Arab pun. Tapi orang Jawi lebih dari tu lagi. Sampai pesai bakar-bakar itu memang dah. Jangan baik dengan demo tu. Nah, jangan dengan demo tu. Bakar demo tu tak sah buat bakar. Allahu Akbar. Tuhan tak apa dosa. Ya Allah. Apa buat apa? Apabila Tuhan tak apa dosa, sudahlah kita. Tuhan tak terima. Kan ya? Oh, pesai sampai tulang putih kata. Orang tua kita tak tahu. Tuhan tak apung dosa kita, Tuhan tak terima amalan kita gak, malam nisfu gak gitu lagi ni gak, Tuhan tak apung. Ya Allah. Yang kedua, satu hadis lagi, orang hak Tuhan tak apung dosa malam nisfu Syaban, Tuhan tak terima amalan dia, iaitu orang yang menyengutu Allah Subhanahu wa taala. Menyengutu mana buat syirik lagu mana? Kita faham molek dah masalah ni supaya kita tak silap. Kita orang Islam kita banyak ke tempat kita ni, kita ambil sikit-sikit. Dia sudah 3 minit lagi. Dok faham kata menyengutu iaitu sembah berhala. Sembah tokong lah kerja mudah-mudah. Tu ya, syiriknya tu lah. Tapi kita harumai. Kita tak tahu kata apabila kita berasa kata hukum hak Allah Ta'ala atau hukum dunia hak ditentang oleh manusia tu lebih baik daripada hukum Allah tu panggil syirik juga, kita tak tahu. Supaya kita kata perlembagaan kita, Raja Tamanun kita ada ni, kita tak lebih molek lagi daripada hukum hak Allah Ta'ala royak dalam Quran, lebih sesuai, lebih hebat, jatuh dia syirik. Lepas tu hari ni anak-anak muda kita, orang tua kita, radak-radak kita ni, lapis-lapis saya kita tak apalah. Ni dalam telefon ni. Tanya Tok Nujung, kita ni lagu mana orang tangi lagu mana gitu gini. Tanya Tok Nujung, nak set kita lagu mana, kerja lagu mana gitu lagu ni. Tu adalah amalan yang menyengutu Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi royak dengan cara terang di dalam kitab dia, orang buat lagu tu Tuhan tak terima 40 hari 40 malam semayang. Tak terima. Kita dok ramat kata musyrik aku tak kena kalau kita tak mengaji dengan cara molek siap. Ni benda yang dalam hati kita ni jangan ada benda yang kuasa, benda yang tahu dengan cara mutlak, benda yang lebih baik daripada hukum Tuhan, lain pada hukum Tuhan, lain pada Allah Ta'ala, jangan ada. Kalau ada tak boleh. Hati kita ni nak bulat sungguh, bersih sungguh, nak klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak klik, Tuhan tak apung dosa. Lepas tu hak so lagi, hak tadi, hadis tadi royak kata ada denah. Hadis ni royak kata mana? Royak kata balah. Ada perbalahan tekih di antara satu sama lain orang beriman ini. Malam ni suruh Syaban hak lagi akan datang ni, Tuhan tak apung dosa dia, Tuhan tak terima amalan dia. Kita kena jaga dah sini. Jangan bala sama-sama orang Islam, terutama orang kafir pun tak boleh kita buat menyanyai dia. Buat apa? Kerana balah ni benda yang tak bawa kebaikan mari. Tak bawa kebaikan. Buailah sifat-sifat tu tubik daripada diri kita.
supaya diri kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amalan kita, supaya kita ni Allah Taala terimakan dan apungnya dosa kita dan masukkan kita di dalam rahmat dia, masuk syurga esok. Belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali dengan puak-puak tokoh-tokoh ulama, Imam Pak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam masuk di belakang dia. Hak tu hak kita naknya hidup di atas muka bumi ni. Pas yang terakhirnya, apabila kita ni masuk duduk di dalam bulan Syaban ni, hendaklah kita ni ambillah mushaf tu mari sapu-sapu boleh dah. Nak baca hak mana ni, bahasa tu hak ni besar sikit, mari sapu boleh dah. Buka tengok dah, buka Quran boleh dah. Bulan ni adalah buka untuk sediakan nak masuk bulan Ramadan. Ni terkadang kita dengan Quran gok, nah nak baca boleh 2 ayat pun rasa kata tak sedap. Sedangkan Quran ni hak duk di depan kita ni, hak duk tangan kita ni, satu hari Tuhan akan tarik kelik tak tinggal dalam mushaf kita ni, dalam surat dia walaupun satu huruf pun tak ada. Apabila sampai hari tu tak ada buat apa dah, sudah tak ada kecek banyak dah, nak baca apa lagi, habis Tuhan tarik kelik habis. Hak duk ingat dalam dada, kata setengah ulama kata mematikan oleh Allah Taala mereka itu, setengah kata jadi terlupa. Tuhan kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lepas tu hewi Quran ada depan kita, kita mata cerak lagi, cumi mata apa kita ada. Lepas kalau tak pandai tok guru lana-lana lah ni. Nah, boleh belajar, boleh gapo. Tak pandai hak mana baca, hak pandai tu pun tak apa dah, tengok hak tu lah, pandai hak tu. Pandai juzuk kadar ya kita hak lain tak pandai, hak tu pun tak apa dah. Mada dah, buka Quran boleh dah. Bulan ni bulan yang buka Quran. Orang tokoh-tokoh ulama dulu seumpama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bulan ni enggak, ya kurang dah mengajar. Imam Syafi'i ini mengajar ambil lepas subuh hingga waktu zuhur, 14 ilmu. Mengajar tak berhenti. Lepas zuhur gama pula, malam gama pula, sampai bulan ni ya kecil lah. Malam duduk dengan Quran dah. Tengah hari tak ada dah. Ada pagi tu. Orang dulu sebab tu dia bawa agama jadi bersih akak berapa utin negeri buka ke dia, sebab dia gantung di Al-Quran. Katanya pemerintah orang putih zaman tu, dia kata kalulah orang Islam ni duk gantung, dia pegang Quran dalam sapagi ni, kalulah orang Islam duk gantung dengan kitab sutening, nescaya kita tak akan nak boleh mengatasi dia. Sebab tu dia takut sama sekali apabila orang kembali kelik kepada kitab Allah Ta'ala, faham, hafal, baca dan aman. Tak ada. Tak ada sekuat-kuat alat senjata kita nak menghadapi mereka. Gapo hak duk dalam masjid kita ni? Al-Quranul Karim. Sebab Quran ni Allah adalah satu kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala buat turun sebagai kitab yang merangkungi khulasah kesimpulan Az-Zabur wat Taurat wan Injil was Suhuf. Zabur, Taurat, Injil, Suhufil Musa, Sufi Ibrahim wa Musa. Pak kitab ni dah kita dulu-dulu lagi. Siapa taruh duk mana? Duk di dalam Al-Quranul Karim. 30 juz. Pak kita rasa tak boleh nak baca, nak buat lagu mana kita tak pandai nak baca. Kita umur banyak dah. Mudah cara ulama sekarang ayat kata dengar Quran. Dalam telefon dah belakang dah ni. Tak pandai cucu-cucu kita, anak-anak kita buka ayah nak dengar itu Quran sikit. Buka. Sedap hak mana. Tapi orang tua ni saya nasihatlah dengar hak orang baca hak qiraat Mesir. Seumpama Muhammad Siddiq Manshawi, cuba dengar tengok. Allah kata suara turun daripada langit. Nama Muhammad Siddiq Manshawi ataupun Abdul Basit Abdul Samad, tak apa juga. Abdul Basit Abdul Samad ni dia pernah belajar dengan anak murid dia di sana masa duduk mengaji sana dulu di Mesir. Anak murid dia kata, Syekh Abdul Basit kat tu tak ada tinggi mana, fitnah tak tu tak ada tinggi sepong Arab biasalah. Anak kata dia ni anak murid dia. Allah baca Quran. Kalau pergi di India ni apa panggil Malik, raja. Nah, Abdul Basit Abdul Samad ataupun Syekh Mahmud Khalil Husari. 3 orang ni lah kita dengar. Kita orang tua, orang apa muda ni dengar 3 orang ni. 3 orang ni baca dia seumpama Quran turun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Jibril baca di atas Nabi Muhammad. Hak lain tu adalah kebaikan supaya, tapi nak ayat tu hak huwa kati hak pala.
Ya mari 5 orang puak dia. Qurra Mesir ni mari 5 orang. Mati sekaligus. Alhamdulillah. Ataupun dekat-dekat. Mana kata ya mari khidmat untuk Quran, kemudian kembali klik pada rahmatullah. Suara dia duk ada hari ni seumpama tuai tak mati. No ayat atak ya tu roh Quran tu hebat sungguh. Itulah cara kita nak keluar, nak duk lagu mana di dalam bulan Syaban ni supaya kita umat Islam kita di sini ni mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang saya ambil ni lah. Mana kata telah sampaikan kepada masyarakat di sini, ayah-ayah yang dikasihi, yang dimuliai, ibu-ibu yang dihormati dan saudara-saudara, boleh-boleh kita ambil lah untuk kita jadikan bekalan kita untuk jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kemudian, supaya kita ni dapat jaya hidup dunia dan bahagia hidup di negeri akhirat nanti. Pada perjumpaan kita sekali ini sahaja, sekarang inilah sahaja dulu dah. As'alullah Subhanahu Wa Taala bi asmail husna wa sifatil ula ay ja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.